Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Ku menuju ke depan, menuju dengan lekas. Bertenang, kalau ku disuruh pasti datang. Sang saka biru, kami akan menang. Mana boleh berserah, mana boleh mengalah, 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 mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Terima kasih lagi sekali kepada semua. Kita teruskan dengan sebuah lagu yang saya dengar cerita selalu dipasang. Saya tak tahu lah betul ke tak cerita ni, mitos ke apa ke, ada lah orang cakap saya lagu ni selalu dipasang ni untuk TDC punya event apa semua ni. Tak tahu lah saya perasan ke tak kan. So terimalah lagu daripada Didi and Friends. Terimalah lagu. Kalau anda tahu yang kat rumah, nyanyi sekali, okay? This one is for you, especially for you. Harap dapat memberi semangat kepada semua orang untuk terus, orang kata, menghadapi hari yang baru, menghadapi hari-hari yang mendatang, menghadapi ujian dengan baik, dengan tenang, dengan redha. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan segala urusan kita selepas ini. Terimalah Gemuruh. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyela jauh dari yang biasa. Bila berpalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyela jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi, oh yeah, segalanya pastikan terbukti nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyela jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyela jauh dari yang biasa, menyela jauh dari yang biasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semangat pagi semua. Wah, Alhamdulillah. Jumpa pula kita semula bagi para Ruby director yang hadir beberapa hari lepas.
sama-sama kita menyambut malam gelang gemilang. Saya nak buat satu sikit sound check. Adakah semua di YouTube dan juga di Facebook dengar suara saya clear? Adakah semua dengar suara saya? Nak buat sikit sound check. Adakah clear, boleh dengar suara? Kalau boleh dengar, sila jawab clear ke, okey ke, dengar ke. Sebab saya nak semak adakah suara saya didengari. Okay, jelas. Terima kasih Cik Gaya. Okey, clear. Okay, terima kasih kepada Afida Ismail. Okay, Gemuruh. Lagu Gemuruh memang kau orang suka. Jadi kita pasang lagu Gemuruh. Okay, Alhamdulillah. Oh, clear. Okay, oh clear. Thank you. Okay, Kose Fitra TV. Clear. Okay, daripada YouTube. Oh, Ani clear. Okay, good. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Terima kasih semua atas sokongan. Walaupun malam ini malam jangka sikit. Okay. Hari Rabu. Okay, hari kerja. Mungkin ada orang masih dengan stuck di jam. Ada orang dengan melancong. Ada orang balik kampung. Ada orang dengan cuci kesan banjir, bantu orang lain. Ada orang dengan hulukan bantuan dan lain-lain. Tapi Alhamdulillah masih malam ini adalah hampir lebih 100 orang di dua saluran, di YouTube dan juga di Facebook. Okay, syukur Alhamdulillah masih boleh bersama, masih boleh berkata, masih boleh bertemu. Okay, lain macam pandemik tahun ini. Okay, lain macam. Dan macam-macam berlaku juga pada akhir tahun ini. Okay, dengan dilandanya banjir secara tiba-tiba di Selangor, khususnya di Shah Alam, di Hulu Langat, dan kemudiannya di Pahang, kemudiannya sekarang mungkin di Kelantan dan lain-lain. Itulah Malaysia. Okay, kita ada dua musim. Satu musim panas, satu musim hujan. Jadi berbeza dengan negara lain ada 4 musim, kita hanya ada 2 musim. Tak panas, hujan. Jadi itulah Malaysia. Dan syukur kita masih selamat, kita masih dipermudahkan, kita masih ada sekali, kita masih sama-sama pada malam ini. Jadi malam ini sedikit santai, akan mula satu rangkuman, ataupun laporan ringkas daripada saya mewakili TDC Holding Sedang Berhad kepada semua yang mengikuti bersama. Dan kemudian mungkin saya buka sedikit sebanyak soal dan jawab, Q&A kepada semua orang yang mengikut bersama. Jadi katakan kalau kalian ada soalan dan lain-lain, ataupun ada ahli-ahli yang ingin bertanya soalan, minta dia masuk kepada live ni, tak kisah di YouTube ataupun di Facebook. Sediakan soalan apa yang perlu ditanya, insyaAllah saya cuba jawab sebanyak yang mungkin. Janganlah berlarutan sampai subuh pula kan. Jadi untuk tak lengahkan masa, boleh kita bermula untuk rangkuman kita. Boleh kita bermula kalau semua dah ready. Yap, cakap you are ready. Saya sini boleh baca semua. Oh, Afida Ismail. Hari ni baru first time terima bonus, syukur. Alhamdulillah. Tahniah Afida. Ya, kira minimum sudah dapat RM50. Yalah, ini salah satu keunikan di TDC. Cukup RM50 terus bank in masuk ke akaun. Jadi Alhamdulillah. Semoga dapat meringankan beban, dapat membantu, dapat sedikit sebanyak mengubah ekonomi keluarga kita, insyaAllah. Untuk tidak melengahkan masa, sebab kita sudah lewat sikit. Kita pun sudah lewat sikit, lewat 6 minit sebab nak test. So Alhamdulillah. Oh, Ustazah Nafiza bukan ada di Mekah sekarang? Oh, masih ikuti live bersama dengan kita ya. Ya, terima kasih. Okay, jadi rangkuman TDC 2021. Rangkuman ni ayat bombastik. Jadi ayat biasa maksudnya ringkasan lah, ataupun laporan sedikit sebanyak tentang TDC sepanjang tahun ini.
Jadi tahun lepas adalah kali pertama kita lakukan rangkuman TDC tahun 2020. Okay, 2020. Dan ini adalah kali kedua kita lakukan. Atas permintaan sebab kali pertama orang nampak TDC punya hala tuju, orang boleh tahu macam mana TDC bergerak sepanjang 2020. Jadi ini adalah tentang macam mana bergerakkan pula TDC pada tahun 2021. Jadi untuk tidak lengah masa, kita bermula rangkuman TDC 2021. Untuk memula, saya ingin memohon, tak kisah anda Islam, Kristian, agama Buddha, baru ini TDC mengalami kehilangan seorang ahli keluarga TDC, merupakan seorang staf yang masih baru sebenarnya, baru menyertai TDC sekitar akhir Februari tahun ini. Tapi Allah lebih sayangkan dia, Tuhan lebih cintakan dia. Beliau telah meninggal dunia, sebabkan kecemarangan, accident. Dan alhamdulillah, syukur, macam mana pun atas sumbangan para master dealer dan juga dealer-dealer, atas sumbangan kaki tangan ataupun ahli keluarga TDC bersama, kita berjaya menunaikan hajat awal Risudin Radwan untuk menghantar ibunya ke Tanah Suci semalam. Beliau berangkat semalam, ibu awalnya berangkat semalam 28 November, sudah sampai dan sudah capaikan hajatnya. Dan saya ingin berterima kasih kepada setiap orang yang menyumbang untuk memenuhi, untuk menunaikan hajat awal. Dan tidak kisah anda agama apa jua sekali, kita keep a 10 second silence, membacakan doa ke, atau memberikan apa-apa, menghantar, mengirim kepada beliau supaya tenang di sana. Al-Fatihah. Okey, kita teruskan. Jadi kita mulakan dengan yang berat-berat dulu. Kita mulakan dengan berat-berat yang santai-santai dulu. Jadi seperti biasa, TDC bukan sekadar sebuah syarikat yang fikir nak untung. Tetapi kita juga fokus kepada silaturahim, fokus kepada kebajikan. Sebab TDC sebuah syarikat yang menjaga kebajikan para pengedar kita. TDC nak cuba untuk memastikan kita seorang berdisiplin. Tidak kisah sebesar mana jualan kita, tidak kisah sehebat mana anda, TDC tetap akan usaha cuba untuk bertindak adil, berlaku sesama. Supaya kebaikan sama-sama kita terjaga. Sebab dalam TDC, saya selalu lakukan, kita bukan sekadar bisnes, tapi kita satu bisnes silaturahim. Jadi ini adalah sedikit laporan ringkas perihal salah laku dan pembatalan akaun dealer pada tahun 2021. Jadi tidak sewenang-wenang TDC membatalkan ataupun membuang ataupun menterminatkan orang. Mesti ada sebab, mesti ada asbab. Ini antara 4 kategori yang utama yang saya ingin kongsikan di sini. Ada 3 akaun ID dealer dipatahkan, dilucutkan hak untuk menerima bonus harian akibat melanggar etika dan perniagaan. Dalam di kalangan tu juga ada juga dilucutkan sebagai master dealer, tetapi mereka masih dikekalkan sebagai pengedar biasa. Dan begitu juga ada 2 orang ataupun 2 ID dealer yang sebab terlibat dengan crossline ataupun mencuri ataupun menarik pelanggan daripada pasukan jualan lain dan terbukti dengan bukti yang kukuh dan sahih. Jadi 2 orang ini terpaksa dijemput keluar daripada keluarga TDC yang utamakan bisnes silaturahim.
Seramai 106 ID dealer, okay, yang mengalami tindakan tata tertib termasuk pembatalan akaun, pembekuan bonus ataupun akaun dan lain-lain lagi akibat menabuh fitnah, memburuk-burukkan pengedar-pengedar lain yang dimanakan mereka sebenarnya tidak ada pun tapi mereka difitnah, dicaci, dihina. Ada juga kadang-kadang melanggar etika, melanggar moral, malah melanggar batas agama, asas agama dalam melakukan perniagaan dan jualan. Contohnya manipulasi, contohnya menipu, contohnya ambil duit orang tapi tidak mendaftar, contohnya janji orang sudah itu, sudah ini, ambil duit tapi lari. Okay, dan sekian-sekian, sama ada secara terlibat dengan melanggahi undang-undang jenayah ataupun melanggahi asas dan batas moral dan agama. Begitu juga sebanyak 1,292 link ataupun ID dealer ataupun orang, okay, ataupun syarikat yang dipatahkan akaun, dibuangkan link, pautan link mereka di pihak di e-commerce, okay, dan juga di media sosial. Sama ada di Lazada, di Shopee, di Facebook, di Instagram. Okay, mereka dibuangkan akaun ataupun dipatahkan link. Biasanya terlibat dua lah. Satu, melakukan overclaim. Okay, sebagai contoh, minum C2 Joy, kucing yang mati hidup semula. Contoh. Okay, overclaim tidak masuk akal, yang tidak boleh diterima. Kita akan minta dia turunkan. Kalau tidak, kita akan tolong dia turunkan melalui pihak-pihak e-commerce ataupun pihak-pihak media sosial. Begitu juga terutamanya, salah satu lagi adalah jualan murah. Jualan murah. Jadi siapa yang terlibat dengan jualan murah memang kita tidak akan toleransi. Jadi hasilnya sepanjang setahun ini, setakat bulan November, 1,000 lebih pautan link sudah dibuang, sudah diblok, sudah kita bekerjasama dengan KPI e-commerce, Shopee, Lazada dan lain-lain untuk menyaaktifkan akaun ataupun pautan mereka. Okay, jadi ini adalah antara sedikit sebanyak nak tunjuklah ketegasan TDC dalam tidak toleransi apabila benda ini berkaitan kebajikan, benda ini berkaitan dengan kebaikan, benda ini berkaitan dengan moral, etika dan juga asas agama seseorang. Jadi harap semua orang jelas bahawa TDC kita berniaga, kita ada disiplin. Kita berniaga, kita ada maruah. Kita berniaga, kita ada batas dan etika. Kita tidak suka tipu orang. Dan kita nak akuikan jujur dan sesaksama yang mungkin. InsyaAllah. Ini antara pengiktirafan TDC yang dapat sepanjang sejak 2016 lagi. Saya sajakan letak di sini sebab nak ulangi, sebab ini satu kejayaan untuk semua kita di sini yang kita cuba untuk perjuangkan. Okay, seperti contoh, kita sudah masuk tahun kedua perjalankan perniagaan di atas sijil Akta Jualan Langsung yang dikeluarkan oleh KPTN HGP. Dan juga pada tahun ini kita diserap sebagai salah seorang ahli tetap Persatuan Jualan Langsung Malaysia ataupun Direct Selling Association Malaysia ataupun DSAM secara ringkasannya. Dan Alhamdulillah, kita juga ada 3 orang, 3 orang leader di TDC yang dicalonkan oleh TDC kepada DSAM dalam anugerah DSAM Outstanding Distributor of the Year. Dan ketiga-tiga calon kita berjaya memenangi reward di atas pencalonan ini di bawah bumbung TDC untuk dinobatkan sebagai salah 3 orang daripada beberapa orang yang tercapai sebagai Outstanding Leadership Award of the Year di bawah anjuran DSAM pada tahun 2021. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Cik Azuki Abdul Salam, Cik Alias bin Ibrahim dan juga Kak Saumiah kita ataupun ID dealernya Puncak Jaya ataupun Power Rich Team. Syabas dan tahniah saya nak ucapkan kepada ketiga-tiga kita. 3 orang ni cukup luar biasa dan mereka terbukti bahawanya TDC mengatakan boleh bonus harian 5,000 sehari itu nyata.
sebab ketiga-tiga mereka sudah benar capai dan sedang pun menikmati income hampir 5,000 sehari setiap hari sejak beberapa tahun ini. Begitu juga kita diberikan pengiktirafan sijil ISO 9001-2015 Quality Management System yang diberikan oleh SIRIM International Berhad dan juga sijil MS 1900-2014 Sharia Based Quality Management System juga diberikan oleh SIRIM International Berhad. Perbezaan sijil ISO 9001-2015 dengan sijil MS 19,000-2014 adalah satu fokus international standard dari segi quality management system iaitu ISO, satu international standard. Di mana MS pula, MS 1900-2014 pula adalah pada syariah based management. Maksud pematuhan syariah dari segi pengurusan syarikat, jual beli di antara dealer dengan dealer dengan customer dan juga HQ dengan dealers. Jadi dua CJ ni berbeza, nampak sama tapi sebenarnya berbeza. Sebab satu berkaitan dengan syariah, satu berkaitan dengan antarabangsa punya standard. Jadi seterusnya, CJ Pematuhan Syariah oleh Koperasi Angkasa Malaysia Berhad. Yang ini fokus kepada produk dan begitu juga CJ Pematuhan Syariah secara keseluruhan oleh Laribau Consulting yang dibawa pimpinan Ustaz Abdul Aziz ataupun Ustaz Laribau. Jadi semua ini saya ingat pamerkan sekali lagi sebab bagi saya ini adalah satu pengiktirafan dari segi pihak ketiga sama ada kerajaan, badan swasta, organisasi dan juga antarabangsa yang cukup menarik ke atas TDC, membuktikan TDC melakukan jualan langsung, melakukan perniagaan, mematuhi undang-undang Malaysia, mematuhi undang-undang antarabangsa dan mematuhi syariah iaitu undang-undang Tuhan. Jadi bagi saya ini adalah satu kebanggaan kita semua dan satu benda yang kita harus pegang, tak kisah kita mahu menyertai syarikat apa sebagai ejen ataupun dealer, kita harus mencari syarikat yang mematuhi undang-undang Malaysia, mematuhi undang-undang antarabangsa dan mematuhi undang-undang Tuhan yang sudah letakkan bagi orang Islam semestinya undang-undang Allah SWT iaitu pematuhan syariah. Antara anugerah yang diberikan kepada TDC ada banyak sangat. Saya senaraikan sedikit sebanyak sahaja di sini. Okay. Tak banyak, kita senaraikan sikit sebab slide ni tak muat. Okay. Jadi sebab nak bacalah di website www.tdchb.com. Antaranya, TDC sudah secara 2 tahun berturut-turut diiktiraf oleh SME Magazine ataupun SME Corporation sebagai syarikat terpantas. Okay, anugerah syarikat terpantas dari segi perkembangan, dari segi jualan, dari segi kestabilan 2020 dan 2021. 2 tahun berturut-turut kita mendapat anugerah ini. Begitu juga peribadi saya yang masih muda ini, dia panggil muda kan, padahal anak saudara masuk 5 orang. Okay, CEO muda terbaik dalam industri jualan langsung tahun 2020 di bawah magazine Icon Magazine. Begitu juga kita baru menjemput hampir 30 orang pengedar bersama dengan kita untuk meraihkan satu anugerah di bawah Asia Pacific Top Excellent Board Community, memberikan pengiktirafan kepada TDC. Kita dicalonkan di 8 kategori, kita sapu bersih 88 kategori. Termasuknya antaranya Asia Pacific Super Health Brand, Excellent Health Brand dan lain-lain. Macam-macam. Kita sapu 7 anugerah daripada 10 ke 11 anugerah yang ada pada malam itu. Kita menjadi pemenang terbesar, kita sapu bersih. Bukan je dari segi syarikat, dari segi CEO dia, dari segi produk, Colewa dan Berry Mix kita. Begitu juga kita diberikan satu anugerah oleh United Research Council and IJRULA, satu international body
yang mengiktirafkan kita sebagai salah sebuah organisasi terbaik di Asia pada tahun 2021. Begitu juga kita diberikan anugerah khas saya sebagai seorang bekas pelajar ataupun alumni Universiti Malaysia Kelantan. Saya diberikan anugerah oleh universiti saya sendiri, satu anugerah khas Alumni at UMK $1 million tahun 2021. Seterusnya, sekali lagi, SME Magazine pada tahun ini memberikan kita satu special kategori di mana kategori ini kurang daripada 5 buah syarikat akan dapat setiap tahun. Di mana kategori ini akan diaudit oleh CITOS. Siapa yang biasa dengan CITOS kan, dia akan tahulah. CITOS ni satu badan yang biasa orang muflis, dia cek orang tak bayar hutang, cek orang punya account, cek orang punya kewangan kan, dia kerjasama dengan HDN dan lain-lain. Jadi kita diiktirafkan, TDC Holdings dan Berhad diiktirafkan oleh CITOS sebagai satu syarikat yang layak terima SME 100 Special Category CITOS Credit Excellence Award year 2021, iaitu tahun ini. Di mana TDC mempamerkan kecemerlangan kita dalam memberikan bonus harian secara tanpa putus seperti apa kita janjikan kepada para dealer kita. Tidak ada kelentong, cakapnya bonus harian tapi atas komputer, kena buat manual withdrawal, kena itu ini, tunggu cek, tunggu itu, tunggu ini, last sekali tak tahu tunggu apa, last sekali call pun tak angkat. Tidak, TDC sejak 2016 sampai sekarang RM50 bonus bayar, bank buka, bonus masuk. Tidak perlu buat manual withdrawal, tidak perlu request. Kita janji bonus harian betul-betul sampai bonus harian. Begitu juga kekuatan aliran tunai dan kewangan kita dalam urusan dengan supplier, urusan dalam jual beli, urusan dalam operasi dan lain-lain. SME Magazine sekali mengiktiraf kita sebagai salah seorang daripada 5 orang yang dapat pengiktirafan CITOS Credit Excellence Award pada tahun 2021. Dan saya terkejut, 4 buah syarikat lain yang dapat anugerah ini adalah semua syarikat multi-billion dollar. TDC hanya 100 juta, 10% daripada mereka. Jadi syarikat kita paling kecil, tetapi CITOS memberikan kita akreditasi yang cukup tinggi. Ini semua adalah atas sokongan, atas usaha, atas kepercayaan yang tidak terbelah bagi daripada para pengedar, master dealer, sales leader kita. Begitu juga baru ini siapa yang ikuti live semalam daripada The Brand Awards, TDC juga dinobat sebagai World Halal Best Brand Award in multi-level marketing. World Halal Best Brand, World bukan Kelantan, bukan Malaysia, bukan Singapura, bukan Asia Pasifik. World Halal Best Brand Award in multi-level marketing. Ini juga adalah kali pertama sebenarnya mengikut penganjur mengatakan ada sebuah syarikat multi-level marketing berjaya dinobat sebagai World Halal Best Brand Award. Sebab biasa syarikat multi-level marketing mereka tidak berani sentuh tentang halal. Sebab mereka tahu dari segi pematuhan syariah mereka ada problem. Jadi biasa mereka hanya berani hantar produk mereka untuk bertanding, untuk reward World Halal Best Brand. Jadi TDC ni pelik sikit. Kita hantar nama syarikat, kita hantar berdasarkan kita punya laporan audit pematuhan syariah daripada SIRIM, daripada Koperasi Angkasa Berhad Malaysia, dari Lariba Consulting, kita hantar. Dan produk-produk kita semua halal, 100% halal. Bukan kata campur 70% halal, 30% tak halal, tapi bonus bayar juga. Kita tidak. Okay, sebab ada banyak syarikat di luar sana, mereka jual produk halal, campur dengan produk yang tak ada halal ataupun pendek kata haram. Jadi produk mereka macam-macam. Leader memang mungkin yang Muslim hanya jual produk halal. Tapi masalahnya dealer di bawah kita ada juga yang akan jual produk non-halal. Jadi kita dapat komisen secara tak langsung atas jualan produk yang tidak halal ataupun belum halal ataupun saya cakap direct yang haram. Dan kita dapat bonus daripada jualan produk haram tersebut. Jadi fikir-fikirkan kenapa kadang-kadang kita buat multi-level marketing, kita buat sistem agent, kita menyertai sebagai pengedar dan dropship, tapi kenapa hidup kita tak tenteram, hidup kita tak pekat, kemungkinan
dalam syarikat kita menyertai ada menjual produk yang haram dan kita menerima bonus atas jualan tersebut. Wallahu a'lam. Perbelanjaan dari segi gaji, allowance, bonus, anugerah, hadiah, peralatan, latihan dan bimbingan kaki tangan TDC pada tahun 2021. Okay, sebanyak 1.5 juta lebih kurang. Okay, ada lebih, ada kurang. Jadi, ini untuk staff lah. Minta maaf, saya kena cerita juga. Ini untuk staff. Ini untuk ahli keluarga TDC. Kaki tangan TDC, unsung hero. Okay, pejuang-pejuang yang tidak biasa dipancarkan spotlight. Okay, yang sibuk-sibuk, duduk di bawah, angkat-angkat barang, orang tak nampak. Okay, jadi kenaikan gaji mereka ada yang sampai 2 kali ganda, ada yang 20%, ada yang 10%, ada yang 4%, berbeza-beza. Okay, diberikan juga bonus tahunan, ada yang sebulan gaji, ada 2 bulan gaji, ada yang 4 bulan gaji, ada yang 3 bulan gaji. Bonus raya, korban, allowance kerja semasa pandemik COVID-19, bonus ekstra kepada warehouse staff. Saya khusus kena salute dan terima kasih banyak kepada staff warehouse yang sanggup ambil risiko sepanjang pandemik COVID-19, masih pergi ke pejabat, usaha untuk stock out, usaha lakukan courier service, usaha untuk mengambil risiko menghantar barang kepada dealer-dealer kita melalui courier service, transport, walk-in dan sebagainya. Dan juga kita juga ada staff retreat. Okay, tahun ini staff tidak ada peluang untuk melancong. Sebelum ini kita pernah bawa staff melancong ke Bali, Korea, Pulau Bali, Korea, China, New Zealand, Sabah dan lain-lain. Tahun ini kita hanya sempat je untuk membiar mereka melancong ke Port Dickson, Lexis Hibiscus. Kita ambil hotel yang paling mahal sekali, chalet yang hadap ke laut untuk mereka menikmati bersama keluarga, main di kolam private pool yang hadap ke laut. Jadi itulah antara TDC lakukan untuk membantu dan membangkitkan kumpulan staff kita yang sebenarnya juga majoriti daripada B40 ataupun kumpulan yang di bawah miskin ataupun miskin tegak. Dan Alhamdulillah, syukur saya melihat mereka daripada 2016 sampai sekarang, ramai di kalangan dulu mula masuk kerja dengan jalan kaki, dengan naik teksi, dengan tumpang kawan, dengan naik motor. Hari ini, office kita sudah tak muat tempat nak parking kereta di Kota Baru. Sebab daripada 2-3 orang naik kereta, sekarang puluh-puluh orang yang ada kereta baru. Mereka pun tukar kereta baru. Mereka pun beli rumah baru. Ada juga yang beli tanah nak buat rumah sendiri. Alhamdulillah. Dan daripada yang belum kahwin pun sudah ramai. Dah kahwin, dapat anak, seorang. Jadi Alhamdulillah, syabas dan tahniah. Saya syukur melihat perkembangan, kesihatan, kebahagiaan, kegembiraan mereka semua ini. Dan saya mohon para pengedar kita ucapkan juga penghargaan, terima kasih kepada mereka ini yang tidak kerja di bawah spotlight, tidak ada poster mengangkat mereka setiap 2-3 minggu sekali di Facebook kan, tunjuk Platinum Director, Ruby Director. Mereka tak ada. Mereka adalah tukang yang buat poster, mereka adalah tukang yang layan kita, mereka adalah tukang yang melayan aduan kita dan lain-lain. Jadi applause for them. Terima kasih, syabas, tahniah, dan saya bersyukur berjumpa dengan mereka semua. Alhamdulillah. Perbelanjaan di sistem pengedaran, pengurusan kewangan dan lain-lain infrastruktur serta pembangunan IT dan digital tahun 2021. Kita tidak benar henti untuk membangun kecanggihan sistem TDC. Seperti apa dealer-dealer yang ikut lama bersama dengan kita akan menyedari bahawasanya selama ini kita tidak benar henti mentaraf dan menambah baik sistem kita, betul? Dan beberapa 2-3 minggu ini pun agak kerap memo demi memo keluar kan, mengatakan ada beberapa perubahan yang proaktif untuk menggalakkan dealer lebih proaktif, untuk berkembangkan lagi sistem TDC, untuk memperkenalkan TDC kepada lebih ramai orang lagi. Jadi sepanjang tahun 2021 sehingga bulan November,
sebab bulan ni belum habis lagi. Sehingga bulan November kita telah berbelanja lebih kurang 3.5 juta untuk menaik taraf sistem pengedaran, sistem pengurusan kewangan dan juga lain-lain. Jadi ini adalah kita punya komitmen dalam terus membangunkan sistem TDC ke satu taraf, satu tahap yang lebih global. Dan sebenarnya untuk makluman semua, kita punya sistem boleh fokus, boleh support hampir 300 buah negara sudah sebenarnya di back end kita. Hanya perlu tunggu masuk currency, tunggu kita ekspor produk pergi ke negara itu, tunggu operasi saja. Itu komitmen kita sampai setahap sejauh itu. Dan kita sebenarnya dalam proses untuk develop apps, aplikasi yang di mana kalau boleh kita tidak perlu lagi SMS notification, kita hanya perlu apps notification seperti Facebook dan Instagram. Ini yang kita tengah cuba bangunkan, tapi saya mohon maaf, kita perlukan waktu. Kita perlukan waktu sebab sistem kita adalah fully customized. Bukan macam banyak syarikat di luar sana, ambil sistem yang sedia ada, plug and play. Kita punya sistem customized, jadi kita perlu melalui satu proses yang agak sukar ataupun agak rumit jikalau kita nak uploadkan menjadi app sebab kita kena build up daripada ground zero sampai fully utilize punya aplikasi. InsyaAllah, doakan kita terus maju, terus lebih mantap. Satu hari nanti, impian untuk keluarkan apps, untuk ada notification, dealer baru masuk, bonus masuk, semua melalui atas talian akan terjadi satu hari nanti. InsyaAllah. Okey, ini benda yang berkaitan dengan dealer akhirnya. Minta maaf, baru nak kongsikan hampir setengah jam. Laporan penebusan ganjaran Platinum Director dan Ruby Director pada tahun 2021. Platinum Director telah menembus, Platinum Director kita sudah menembus sebanyak 2,982,000 punya barangan kemas, barangan emas 916K. Ada juga yang convert masuk ke purchase wallet. Ruby Director menembus sebanyak 451,000 sama ada ke purchase wallet, ke travel subsidy, ke cash, ke barang kemas dan macam-macam lagi. Jumlah penembusan ganjaran pada tahun 2021 ini adalah sebesar RM3,433,000 Malaysia. Berbanding dengan tahun 2020 iaitu tahun lepas, hanya RM2,748,000. 2,748,000. Hanya. Hanya. Jadi tahun ini peningkatan sebanyak hampir 25% ke 3.4 juta penembusan ganjaran Platinum Director dan Ruby Director. Dengan kata lain, kita mempunyai Platinum Director dan Ruby Director yang lebih ramai pada tahun 2021 berbanding dengan 2020. Adakah Ruby Director dan Platinum Director mengikuti live pada malam ini yang menembus tahun ini? Anda salah seorang dalam 3.4 juta penembusan ini. Kenaikan 25% berbanding dengan 2020 ataupun RM685,000 Malaysia. Tahun ini juga kita menandakan satu transformasi packaging produk C2 Joy daripada garis-garis, daripada lay-lay, daripada straight line yang agak dull, yang mungkin agak straight melalui satu fasa yang dinamakan sebagai Safe Enjoy, fokus untuk melancarkan kita sama-sama melawan pandemik COVID-19 dan kemudian kita didukung tanpa pasar atas sumbangan, atas sedekah, atas usaha, atas infak dan wakaf yang kita lakukan kepada para asatizah, para kebajikan, NGO dan juga kebaikan. Tiba-tiba munculnya kumpulan asatizah, munculnya yayasan, munculnya orang baik-baik untuk mendukung produk kita, mendukung syarikat kita
Dan seterusnya, kita keluar satu versi yang special, versi Kembara Korban bersama Asadisa at TDC yang hanya terjual untuk satu tempoh yang sangat pendek dan sudah pun habis. Siapa yang ada kotak ini, simpan baik-baik sebab ini adalah satu memori yang cukup indah dalam perjalanan TDC Holding Sdn Bhd. Sangat-sangat indah. Siapa yang ada, simpan baik-baik kotak itu sebab sudah tidak ada lagi dikeluarkan. Dan seterusnya, kita secara official rasminya, kita mengabadikan gabungan corak tumbuh-tumbuhan yang ada di New Zealand yang melambangkan di mana susu kita, bahan mentah kita import daripada New Zealand, digabungkan, dicorakkan dengan corakan dan gubahan batik Malaysia. Di situlah produk C2 Joy pada hari ini, kita menggunakan corak batik Malaysia, mensinonimkan produk ini daripada Malaysia dan bahan mentah diimport daripada New Zealand. Jadi ini ada statistik perkembangan untuk 2021. Dan seterusnya, pada 31 Julai 2021, kita melancarkan produk Berry Mix, yakni lebih kurang 3 bulan lepas. Produk Berry Mix sudah dilancarkan. Kemudian, baru ini, bulan November, kita melancarkan produk yang berjenama Colewa, satu susu yang merupakan upgraded formulation berbanding dengan C2 Joy. Secara total, boleh kata 90% improvement berbanding dengan C2 Joy yang sudah sekian lama di pasaran. Colewa sudah dilancarkan, yang lagu tadi, yang nyanyi di depan Faizal Tahir, ada box Colewa. Jadi mengikutkan statistik terkini, sehingga kepada sekarang, jualan Berry Mix, C2 Joy, Colewa adalah seperti yang dipaparkan di skrin. Setiap minit, ya, kita sombong sikit, kita tak tengok hari, kita tak tengok bulan, kita tengok minit, nak kata lakunya produk kita. Biarlah orang nak cakap kita penjual susu tepi jalan, tapi kita di sini kita tahu sebenarnya macam mana income kita, macam mana lakunya produk kita. Kita boleh kira guna minit. Setiap minit 3 kotak C2 Joy terjual. Setiap minit 3 kotak C2 Joy terjual setiap minit. Macam hari ini, sekarang kita sudah hampir 40 lebih minit live. Jadi 40 lebih minit kali 3. Okey, sudah jual 120 kotak. Setiap minit, 3 kotak C2 Joy terjual. Dan walaupun Berry Mix dan Colewa masih baru, setiap minit masih ada setengah kotak Berry Mix terjual. Setiap minit lah. Maksud tu, kalau 60 minit, 1 jam, 30 kotak Berry Mix terjual. Setiap minit, setengah kotak Berry Mix dijual. Maksud tu, setiap 2 minit, sekotak terjual. Untuk Colewa pula, setiap minit jual sekotak. 60 minit, 60 kotak. 600 minit, 600 kotak. Jadi, itulah TDC, produk kita selaku itu. Kita kira minit, jual berapa kotak. Bukan kira bulan, bukan kira hari, bukan kira minggu. Kita boleh kira sampai minit. Jadi ini sedikit perkembangan. Terima kasih sekali lagi atas sokongan, atas dukungan, atas kepercayaan setiap orang pembeli kita, pengedar kita, master dealer kita, sales leader kita dan juga usaha kaki tangan kita semua. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Dan di sini, alamak, saya termasuk slide yang terkini lah. Dan bocor rahsia hari telah. Tak apalah. Pemandangan sudah masuk, maka saya masukkan. Jadi ini adalah pengkelasan fungsi produk. Pengkelasan fungsi produk. Kalau bagi kita yang nak fokus kepada imunisasi badan, atas sekali adalah paling bagus, bawah sekali adalah paling kurang bagus. Bukan tidak bagus, tapi kurang berbanding dengan lain. Jadi kalau kita nak fokus, katakan ada klien kita ataupun pesakit kita ataupun pembeli pengguna kita ingin fokus kepada imunisasi badan, kita boleh follow butang merah 01 imunisasi. Colewa memberikan booster imunisasi badan kita yang
paling maksima. Dan seterusnya diikuti oleh satu produk akan dilancarkan oleh kita kemudian, terletak di slide ini. Dan seterusnya adalah C2 Joy dan kemudian adalah Berry Mix. Dan jikalau seseorang inginkan antioksidan, bagi orang tak faham antioksidan, pendek kata awet muda, ataupun sebenarnya untuk menguatkan kita punya sel darah merah, untuk menguatkan kita punya pelancaran darah, untuk lebih banyak oksigen, lebih kuat otak kita, lebih kuat jantung kita, maka untuk antioksidan nampak terbukti Colewa dan Berry Mix adalah dua pilihan utama yang untuk para pelanggan kena fikirkan. Dan untuk tenaga pula, Colewa memberikan tenaga yang paling optimal dan seterusnya adalah produk yang akan baru dilancarkan dan kemudian adalah C2 Joy. Berry Mix tidak memberikan tenaga ataupun kalori yang tinggi sebab Berry Mix fungsi dia salah satu adalah untuk fokus menguruskan sedikit badan kita yang slim-slim. Jadi secara keseluruhan kita boleh lihat di sini ada dua produk utama pilihan kita. Jikalau bagi orang yang ingin kesihatannya optimal, mereka boleh mengamalkan dua produk ini. Minta maaf, satu produk itu belum available di market. Saya tersalah letak slide yang baru, jadi presentlah sekali. Begitu. Okey. Jumlah bonus harian yang dibayar sejak Januari hingga November 2021. Okay, jumlah bonus ini merangkumi bonus harian, merangkumi auto redemption dan lain-lain. Jumlah bonus cash, saya rujuk cash. Tadi yang reward tu kita tak kira. Kita kira cash. Jumlah cash yang sudah di bank in kepada akaun para pengedar kita daripada TDC Holding Sdn Bhd adalah sebesar angka di atas ini, iaitu RM62,454,454.70. Ya, sampai 70 sen kita bank in. Kita tak makan duit orang walaupun 1 sen. Okay, RM62,785,454.70. Jadi ini adalah jumlah bonus harian yang sudah dibayar sejak Januari hingga November 2021. Dia merupakan sebagai perbandingan tahun 2020, jumlah bonus harian yang diberikan pada Januari hingga November 2020 adalah RM54,768,216.50. Jadi, kenaikan jumlah bonus harian yang diberikan kepada semua pengedar sepanjang Januari hingga November 2021 adalah sebanyak 14.64% ataupun dalam angka ringgit Malaysia RM8,17,238.20, iaitu peningkatan RM8 juta berbanding dengan 2020. Bonus TDC diberikan kepada para pengedar. Syabas, tahniah kepada usaha anda. Anda layak dapat, anda harus dapat, anda perlu dapat dan insyaAllah anda akan terus dapat selagi anda usaha membimbing, usaha membangunkan pasukan, usaha terus melakukan jualan tanpa kisah anjing-anjing yang menyalak di sepanjang jalan, insyaAllah. Ini pula adalah sumbangan kebajikan TDC Holding Sdn Bhd pada tahun 2021. Sebanyak RM6,236,969 sudah dinyumbangkan, diberikan di atas jalan kebajikan. Okay, kita fokusnya khususnya kepada 7 kategori seperti yang dipaparkan di slide. Fokus utama adalah pembinaan masjid. 1.8 juta sudah kita disalurkan atas pembinaan lebih kurang 230 buah masjid di seluruh Malaysia. Keduanya adalah dari segi sumbangan pendidikan ataupun sukan ataupun apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan kebajikan sekolah dan lain-lain.
sebesar 1.6 juta ataupun 1,637,225 ringgit kepada bidang dan sektor pendidikan dan juga bidang sukan. Seterusnya, semestinya fakir dan miskin ataupun asnaf ataupun B40 sebesar 842,047 ringgit kepada kumpulan fakir dan miskin sepanjang tahun 2021. Kemudian semestinya tabung COVID-19 500,886,500 ringgit, setengah juta disumbangkan ke tabung COVID-19, termasuknya sumbangan untuk inhalator ataupun mesin pembantuan pernafasan, ICU, dan juga mangsa-mangsa yang kehilangan ketua keluarga akibat daripada pandemik COVID-19. Kita menyumbang makanan, keperluan untuk hidup, saraan hidup mereka dan lain-lain yang berkaitan dengan COVID-19. Dan satu topik yang sangat hot beberapa minggu ini, 2-3 minggu ini, banjir ataupun apa-apa bencana. Awal tahun kita ada banjir di Johor. Akhir tahun kita ada banjir di Shah Alam dan juga negeri-negeri lain. Jadi jumlah saluran kebajikan banjir yang telah TDC sumbangkan adalah sebanyak RM455. Dan saya jumlahkan semua ini adalah dalam bentuk cash ataupun tunai. KTDC jarang sangat beli barang bagi. Kan? Belilah contohnya kan, menyumbang Berry Mix, Situ Joy, chop logo muka saya besar-besar, chop logo TDC besar-besar, ataupun bagilah stok yang tak habis jual kan, untuk bagi kepada orang. Jarang sangat. Kita jarang sangat. Kita terus menyuntikkan kewangan biar NGO, jabatan-jabatan berkaitan beli keperluan yang betul-betul perlu. Kita tidak akan kata, oh saya sumbang 400,000 sini, saya nak letakkan dalam akaun, padahal 400,000 tu semua sumbang Situ Joy je sebenarnya. Tidak, kita tidak akan laku benda macam tu. Kalau ada pun kita takkan masuk dalam angka ini. Angka 6.7 juta ini adalah cash money, full cash money, tunai. Seterusnya, semestinya penyelidikan ataupun R&D, Research and Development, dan juga dalam bidang perubatan, kita menyumbang tunai sebanyak 382,000 untuk memberi instrumen-instrumen, peralatan-peralatan, mesin-mesin perubatan, dan juga dalam sumbangan kepada penyelidik, saintis-saintis dalam penyelidikan dan kajian industri mereka yang fokusnya kepada perubahan kesihatan, perubahan penyakit dan juga kemudahan untuk membuat perbedahan dan lain-lain kepada pihak-pihak hospital. Dan tidak lupa juga kita ada ikon OKU sebagai dealer di TDC yang berjaya. Kita juga tidak lupa untuk menyumbang kepada para OKU ataupun NGO yang berkaitan fokus kepada pembangunan dan bantuan OKU, iaitu sebanyak 323,000. Ini antara 7 kategori yang paling banyak TDC menyumbang, dan baki-baki ada banyak yang macam-macam lagi. Dan jumlah sumbangan ini yang bernilai RM6,766,969 ini adalah 25.67% lebih tinggi berbanding dengan tahun 2020, iaitu hanya 5.36 juta. Hanya 5 juta. Jadi, ianya adalah satu peningkatan sebesar 1.4 juta hampir berbanding dengan tahun lepas. Jadi mungkin ada orang kata, kenapa tak ada naik berita TDC menyumbang? Ya, kadang-kadang 99% masa saya menolak untuk masuk ke berita. Saya kadang-kadang senyum je tengok orang menyumbang 10,000, menyumbang 5,000, menyumbang 50,000 pun pak-pak besar naik berita kan. Berita harian ada, Cosmo ada, semua ada kan. Syakab Keli, semua dia masuk. Jadi untuk TDC jarang sangat, sebab fokus kita bukan nak dapat publicity yang secara besar-besaran seperti apa yang mereka kejar. Sebab bagi saya, kita nak bawa 6.7 juta ini convert kepada currency yang berada di syurga.
Okay, syurga. Saya nak bawa duit ni ke syurga sebab saya nak beli satu istana di syurga. Jadi jom sama-sama kita membina satu legacy di dunia dan kita membangunkan istana di syurga. Sebab bagi saya kalau ada istana di dunia ini tidak ada apa-apa makna. Paling lama saya boleh hidup berapa lama? 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Jadi lebih baik saya jadi orang yang cerdik, orang yang pandai, membawa dengan kalian semua yang cerdik pandai, bank in dulu duit ke syurga, bank in dulu duit ke akhirat, supaya nanti sampai sana kita boleh tekan ATM, keluarlah 67 juta ni, kita bayar cash, kita buat rumah di sana. Kita buat istana di sana. Istana ini kena cukup besar sebab ahli kita ada ratus-ratus ribu orang. Semoga ratus-ratus ribu orang ini bersama-sama bukan sekadar di TDC di dunia, tetapi kita juga akan bersama berjumpa lagi, minum susu di tepi sungai susu di syurga, di dalam istana, di syurga, insyaAllah. Sama-sama kita doakan, sama-sama kita minta bahawa Tuhan menerima amal perbuatan kita, menerima segala kebajikan kita, menerima keikhlasan hati kita dan jadikan ini sebagai asbab, sebagai sebab untuk Allah kesian kepada kita, simpati kepada kita untuk terus memelihara, melindungi, membangunkan, memurahkan rezeki kita semua di TDC ini supaya TDC terus menerus menjadi satu wadah untuk menyumbang kebajikan kepada masyarakat di dunia, satu dunia ini secara ikhlas, secara sepenuh jiwa, dan kita tidak dahaga pujian di dunia, tetapi kita amat dahaga pujian dan redoh daripada yang Maha Satu, yang Maha Esa. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadat kita. Okey, habis. Ini adalah hala 7 TDC tahun 2022. Ada banyak benda saya nak kongsi, tapi tak tahu nak kongsi macam mana. Jadi saya ringkaskan dalam petak-petak yang kecil dalam bentuk pentagon ini. Jadi antaranya seperti mungkin ada master-master dealer ataupun dealer-dealer yang sudah sampai. KTDC sudah membelikan sebuah wisma yang bernilai 5 juta lebih, kalau termasuk renovation mungkin mencecah 7 juta ringgit Malaysia, yang terletak di Kajang, Selangor. Okay, kita namakanlah, saya pun tak tahu letak nama apa. Kita letak je Wisma TDC kan. Wisma TDC. Setinggi 3 tingkat. Okay, satu tingkat tu dalam 12,000 kaki persegi. Jadi ketiga-tiga tingkat lebih kurang 36,000 kaki persegi. Dalam tu mungkin boleh parking lebih kurang 10 buah kereta. Di luar pagar boleh lebih kurang 20 buah kereta. Kawasan tu mungkin boleh parking sampai 100 buah kereta. Dan insyaAllah Wisma TDC ni kita letakkan sebagai warehouse. Ada juga satu seminar room yang mungkin kita boleh muatkan 3 hingga 400 orang. Dan kita akan ada satu kafe di dalam itu. Kafe yang berkonsepkan ala-ala kayangan. Yang biasa kau orang tengok apa, Farah, Kolewanya, by far kan. Itu lebih kurang konsep kafenya. Dan kita juga ada office di situ, ada satu showroom dan semestinya ada satu galeri untuk mempamerkan pencapaian-pencapaian, kejayaan-kejayaan yang ada di TDC yang sudah dicapai oleh semua orang. Dan insyaAllah kita akan cuba masukkan muka-muka para director-director kita ke dalam showroom ini juga insyaAllah. Dan kita juga dalam rancangan untuk set up warehouse di Borneo, khususnya di Sabah dan kemudian di Sarawak, supaya penghantaran barang akan lebih lancar, lebih bersistematik, lebih menyeluruh dan lebih mantap insyaAllah. Dan kemungkinan kita juga akan lancar lagi 3 produk baru. Tapi 3 produk baru ini adalah sesuatu produk yang agak special mungkin. Mungkin sebab selama ini produk kita dalam bentuk sebuk. Kemungkinan produk baru ini dalam bentuk bukan sebuk, pertama. Kedua, kemungkinan juga ada produk yang dalam bentuk bukan makanan. Cakap panjang nanti masalah. Jadi kita akan ada produk yang bukan dalam bentuk sebuk dan akan ada produk yang bukan dalam bentuk makanan. Dan kemudian TDC akan fokus juga pada tahun 2022. Okay, kita akan fokus pada sukan sebab sukan sinonim dengan kesihatan. Sememangnya kita bukan je perlu produk kesihatan untuk meningkatkan sistem imunisasi badan kita,
kita perlu bersukan untuk menguatkan kekuatan ataupun kekebalan badan kita. Dan kita juga fokus dalam pembangunan dan development of size ataupun pembangunan size. Dan of course, kita akan terus fokus pada perkembangan khasiat, nutrisi dan seangkatan dengannya. Jadi ini antara fokus-fokus utama TDC yang kita akan membina. Sama ada kita buat sendiri secara dalaman ataupun kita kerjasama seperti apa yang kita lakukan dengan Selangor FC, dengan Terengganu FC. Ya, untuk makluman semua, TDC merupakan penaja utama kepada Terengganu FC pemula tahun 2022 dan juga Selangor FC pemula tahun 2022. Dan kemudian TDC Holding Serian Berhad juga akan secara rasminya melancarkan TDC K Berhad. TDC K Berhad ni sebuah berhad, ya betul, nama tu tak salah, memang sebuah berhad. Tapi berhad ini sedikit luar biasa. Kita, orang lain buat berhad untuk jual saham, untuk kaya dia seorang, untuk kaya raya dia punya pemilik saham. Tapi TDC K Berhad, kita buat berhad untuk kebajikan, untuk kayakan asnaf dan fakir. Jadi konsep TDC K Berhad ini benar saya bentangkan pada Majlis Anugerah Ruby Director baru ini, di mana konsepnya adalah TDC K Berhad akan bekerjasama dengan para NGO ataupun jabatan kerajaan dan bukan kerajaan, khusus fokus untuk membantu golongan-golongan asnaf, fakir, miskin dan juga B40 khususnya, untuk memberikan mereka satu peluang perniagaan, membimbing mereka dalam perniagaan supaya mereka tidak perlu selalu menjadi peminta zakat, peminta sedekah, peminta pengemis kehormat. Jadi ini fokus pada TDC K Berhad dan insyaAllah setakat ini yang saya dapat tahu, Wakaf Binang Berhad sangat-sangat excited. Mereka dah jumpa kita 2-3 kali. Sudah termentari pun MOU secara tidak langsung untuk sama-sama membangunkan proses dan platform melalui TDC K Berhad ini. Begitu juga Majlis Agama Islam Perlis, Majlis Agama mungkin PPZ, Pusat Pengurutan Zakat Wilayah Persekutuan, mungkin juga Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, mungkin juga Majlis Agama yang negeri-negeri lain dan juga NGO dan badan-badan kebajikan yang fokus P40 lain. Mereka ada database yang cukup banyak untuk asnaf dan kita akan ambil database mereka, kumpulan-kumpulan asnaf yang terpilih, yang peminat untuk peniaga, dan kita akan berikan kepada dealer-dealer kita, sales leader kita, master dealer kita untuk membimbing kumpulan-kumpulan ini daripada seorang asnaf menjadi seorang yang boleh menyumbang kepada asnaf. InsyaAllah itu adalah antara fokus-fokus yang paling utama di TDC K Berhad nanti. Begitu juga TDC Holding akan terus memberikan fokus kepada master dealer. Master dealer akan terus dibimbing, terus diperkembangkan, terus ditekan. Minta maaf, siapa nak jadi master dealer. Terus diberikan KPI, terus diberikan tekanan untuk terus maju dan juga terus diberikan dan dipentangkan peluang. Seperti apa yang baru ni dikeluarkan memo, ada beberapa perubahan penambahbaikan yang bagus, berita baik kepada master dealer. Dari segi bonus, dari segi support insentif, dan dari segi perubahan dan kemurahan hati sikit dari segi KPI. Dan of course, dari segi permohonan master dealer sudah dibuka. Jadi siapa yang berminat untuk menjadi master dealer, sila rujuk kepada HQ segera. Tengok adakah kita layak, tengok adakah hati kita cukup kental untuk mencapai KPI yang ada. Dan mohonlah untuk sama-sama kita perkembangkan produk-produk TDC Sdn Bhd lagi. Dan tadi saya ada cerita di Wisma TDC ada satu kafe kan? Ya, insyaAllah konsep kafe itu akan diduplikasi dan juga akan dikerjasama bersama dengan master dealer pada satu hari nanti. Tak pasti adakah sempat 2022. Kalau tak sempat, kita akan bawa ke 2023. Dan Directors Club, insyaAllah bermula 1 Januari 2022, kemungkinan kita akan jalan satu award yang baru khususnya kepada Ruby Director ke atas. Minta maaf Platinum Director, minta maaf yang bukan Platinum Director. Reward ini, Director Clubs reward ini rujuk
hanya kepada Ruby Director sahaja. Jadi ambil peluang, ambil masa, susun strategi, cepat-cepat push diri untuk layak reward ini. Sebab reward ini akan tamat pada bulan Ogos. Saya bagi tahu awal ya. Reward ini tamat pada bulan Ogos. Habis bulan Ogos, reward ini tamat. Kalau kita bukan Ruby Director, kita tak ada peluang untuk menikmati reward ini. Jadi saya tak boleh nak cakap panjang lebar untuk Director Krabs ni. Tapi itulah yang saya nak sampaikan. Capai segera Ruby Director minima. Segera. Sebab lagi lambat kita capai, lagilah kita tak dapat reward ni. Walaupun dia kata sampai Ogos, tapi seperti biasa, reward ini biasa orang perebut. Seperti mana reward point orang perebut. Nanti habis ditebus, baru menyesal. Okay, jadi kemudian, last but not least, bahasa kampung cakap ya. Akademi Usahawan TDC juga akan ditubuhkan. Kita dalam fasa permulaan untuk betul-betul menstrukturkan latihan bimbingan usahawan kita. Bukan jadi secara online tapi secara offline juga. Kita akan jalankan serentak latihan bimbingan yang merangkumi antaranya macam minggu orientasi untuk pengedar-pengedar baru. Kemudiannya adalah seperti pengenalan-pengenalan tentang TDC, sistem TDC, produk TDC, dan kemudiannya kita akan ada kursus-kursus, modul-modul yang intensif untuk melatih seseorang itu macam mana nak menjual. Macam mana nak menjual, kita ada ramai orang yang hebat-hebat yang untuk menjual. Sales leader kita, platinum director kita, ruby director kita, malah diamond director kita akan sama-sama turun padang bersama dengan speaker TDC untuk berkongsi ilmu macam mana mereka menjual. Dan juga akan ada modul-modul yang disusun untuk membimbing bersama-sama secara online dan offline macam mana nak mencapai platinum director dan macam mana nak mencapai ruby director seperti mereka-mereka yang naik pentas tak henti ini. InsyaAllah, ini adalah antara Hara 7 TDC pada tahun 2022. Jadi, saya rasa itu saja. Jadi, saya terbuka kepada soalan. Jadi, kalau tak ada soalan, saya boleh rehat. Saya boleh tamatkan awal. Kalau ada soalan, sila tanya. Saya terbuka pada soalan. Jika ada soalan, sila type di Facebook, sila type di YouTube, type di WhatsApp. Minta maaf, saya tak boleh baca WhatsApp dengan sibuk di sini. Mohon maaf siapa yang WhatsApp saya. Jadi, siapa yang ingin tanya soalan, sila. Jika ada soalan. Ya, insyaAllah kita akan cuba susun akademi itu secepat mungkin. Okey, ada soalan pertama daripada Sifu FK. Selamat hari jadi kepada Firuz. Ya, belated birthday. Saya nampak di Facebook saya pun tak tahu sebenarnya Sifu FK punya birthday. Okay, happy birthday kepada Sifu FK. Soalannya, bila Wisma TDC open secara official? Renovation kita akan sedang dijalankan sebenarnya. Okay, tetapi perlukan preparation, perlukan architecture punya drawing, license daripada bomber dan lain.